الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat memulakan semula kuliah ini. Kuliah ni sepatutnya kita mula bagi sesiapa yang berpuasa, dia boleh datang untuk berbuka puasa pada hari Khamis ni kita sediakan, dan kemudian kita ikuti dengan kuliah selepas daripada Aisyah. Ni ada kereta ni apa? MBJ 6896 PJM 5058. Mana alang laluan? Tolong bas kejap letak ke depan pasal belakang ni ada kawan yang nak keluar. Berikutnya ialah babun nahi 'anit ta'awud fi tariqin nas wa dhillihim wa mawaridil ma' wa nahwiha. Bab larangan membuang air besar fi tariqin nas, pada jalan laluan orang ramai, wa dhillihim, tempat mereka, tempat teduh mereka, di mana manusia ambil mana-mana tempat bumbung yang ada bumbung pokok yang orang take shelter, orang ambil untuk berteduh. Maka wa mawaridin ma, dan tempat aliran air dan seumpamanya. Saya tak tahu dia terjemah di situ apa. Tuan-tuan jumpa apa? Tak jumpa? Siapa yang jumpa sebut muka surat? Berapa? 714. 714. Pasal saya terjemahan, jangan kira bagi sama ya. Saya punya terjemahan saya terjemah langsung. Apa yang saya faham daripada bahasa ni saya terjemah. Kemungkinan dia guna ayat Indon ke ayat apa, tapi makna dia lebih kurang lah. Tapi saya terjemah terus daripada Arab, saya terjemah apa yang saya nak terjemah kena dalam bahasa saya lah. Tuan-tuan pakai di situ. Qala Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Allah menyatakan, maksudnya وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, mereka yang menyakiti orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat. Those who annoy believing mukmin and believing mukminah, orang yang menyakitkan orang lelaki yang mukmin dan lelaki yang mukminah. Faqad ihtamalu bighairi maktasabu, tanpa apa yang mereka lakukan. Maksudnya tanpa satu alasan yang benar. Tak ada sebab tiba-tiba bagi sakit hati orang mukmin, ataupun bagi sakit hati dia ke, bagi sakit diri dia ke, fizikal ataupun perasaan dia, bighairi maktasabu, tanpa satu alasan yang betul, tanpa satu perkara yang kawan ni lakukan yang layak dia untuk disakiti, undeservedly, tak patut, tak ada sebab kita sakitkan dia. Maka Allah kata faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, maka dia menanggung buhtanan, dosa mentuhmah,
Buhtan, kita buhtan. Kita ni dalam bahasa Melayu kita terjemah, kalau sekiranya orang tuduh orang, kita kata hang fitnah aku. Macam saya dah sebut, perkataan fitnah tidak tepat dalam bahasa. Perkataan fitnah di dalam Quran bukan maksud tuduh orang. Maksud berlakunya sesuatu kekacauan, keadaan di mana ia menggugat agama, menggugat ketenteraman, maka itu dinamakan fitnah. Tuduh orang slander, crime of slander, buhtan. Tuduh orang tanpa ada satu bukti, dia panggil buhtan. Sebab tu dia kata buhtanan, tuduhan tanpa bukti, tanggung dosa itu, wa isman mubina, dan dosa yang nyata, plain sin, dosa yang nyata. Okey. Ayat ini, tadi saya balik tentang fitnah. Fitnah sebelum tu saya lupa. Fitnah, orang Melayu kadang-kadang bila satu orang tu dia terlalu kuat budaya pemikiran bahasa Melayu pada dia, lalu dia salah dalam terjemahan. Sebab tu kita tengok ramai kadang-kadang orang ceramah dia kata tak boleh fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah hak dia faham fitnah tu dalam bahasa Melayu. Sebenarnya Quran bila sebut fitnah, bukan dia fitnah Melayu tu. Maksud fitnah dalam Quran ialah berlakunya kekacauan yang menggugat keamanan dan menggugat agama. Itu maksud fitnah. Bila kita kata jangan buat ini, boleh menimbulkan fitnah, yakni menimbulkan kekacauan, bukan menimbulkan orang tuduh hang tuduh orang. Itu pun mungkin satu juzuk kecil, tapi fitnah dalam Quran bukan maksud itu. Sebab itu bila orang kata fitnah lebih dahsyat daripada membunuh, dia faham fitnah tuduh tu, artinya kita tahu dia punya level bahasa dia tu tidak begitu tepat. Kepahaman dia terhadap bahasa Al-Quran itu kurang tepat. Ayat yang kita baca ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia sebut dalam ayat ini daripada surah Al-Ahzab. Dalam surah Ahzab, sebelum ayat ini Allah Ta'ala sebut dua ayat. Ini saya saja sebutlah pasal satu ayat sebelum itu ada kaitan, dan ayat kedua itu yang sebelum daripada itu berkaitan dengan selawat. Ayat yang selalu kita, ni ayat dalam surah Ahzab ayat 58, ayat 57 dan ayat 56. Allah Ta'ala mulakan dengan menyebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ni pasal apa tuan-tuan hafal? Katanya tuan-tuan tak pernah punting Jumaat lah. Kan? Tuan-tuan tak pernah punting Jumaat. Pasal kita dengar khatib baca. Cuma kita ni setengah tempat nak ubah susah lagi. Dia ada 3 khutbah. Sebelum khatib khutbah tu, Tok Bilal khutbah dulu. Dia pegang tongkat, dia start innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lepas tu dia pun kata, pas sidang Jumaat janganlah engkau berkata-kata, dan seterusnya. Dia dah bagi dah khutbah sepatah. Khutbah zaman Nabi 2 ya. Kalau dia buat hak tu jadi 3. Dia kata pendek pun khutbah. Tak apalah. Pasal apa? Dia kata tujuan dia tu supaya tak mau bagi depa bising. Kalau itu tujuan dia, khatib lah cakap. Tengok orang duk bising, khatib kata, tuan-tuan jangan bercakap-cakap semasa orang baca, semasa khatib berkhutbah. Tapi kalau kerana khatib kita barangkali sebahagiannya tak berkemampuan, bila dia cakap tu dia pun hilang. Tak mana dah aku baca. Ada tempat khatib naik mimbar, tengok-tengok bawa buku lain, bukan buku khutbah. Dia bawa buku sekolah anak dia apa kecil sama, tengok-tengok lain. Khatib turun.
hilang. Balik rumah, mesti balik rumah dekat, pergi cari khutbah. Kerana dia hanya berkaitan dengan kertas itu saja. Jadi ini pun nak kena bagi kursus khutbah pada khatib ni. Tapi tak apa, khatib akan baca, ataupun khatib sendiri akan baca pada khutbah yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepadanya, ke atasnya, yakni kepada baginda Nabi, dan salamlah kepadanya dengan salam, dengan mengucapkan satu salam, taslim. Kenapa Allah Ta'ala selawat kat Nabi? Sedangkan kita selawat minta kat Allah. Kalau Allah selawat, orang itu dong, Allah selawat nak minta kat siapa? Tak apalah kalau malaikat selawat minta pada Allah, tapi Allah selawat. Nah, kalau main game tarikat dia buat teka-teki ya. Allah berselawat bukan kerana Allah ada minta pada pihak yang lain, tetapi oleh kerana besarnya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mahu hamba-hambanya berselawat, maka Allah Ta'ala telah berselawat kepada nabinya supaya bagi contoh kepada hamba-hambanya. Kalau aku sendiri selawat pada nabi aku, kamu patut lagi selawat kepada dia. Macam kita sebut kepimpinan lah, Allah Ta'ala dinamakan kepimpinan, tapi leadership by example, kepimpinan melalui contoh yang dibuat oleh pemimpin. Allah Ta'ala tunjuk betapa penting, lalu Allah Ta'ala selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat berselawat. Dan orang datang kepada Nabi, orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat, dalam riwayat Al-Bukhari, dalam riwayat Muslim, orang tanya Nabi, ya Rasulullah, amma assalamu alayka faqad arafna. Wahai Rasulullah, salam kepada engkau kami telah tahu. Assalamu alayka ayyuhan nabi, kami dah tahu salam kepada engkau wahai Rasulullah. Fa kaifas salatu alaik, macam mana selawat padamu? Kalau sahabat tak tanya hari itu, boleh juga kita duk buat selawat kita sendiri. Tapi oleh kerana sahabat tanya dan Nabi SAW jawab, dan Nabi menyatakan, Nabi sebut banyak riwayat berbagai-bagai, tapi lebih kurangnya kesemuanya bersekitar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Dan dalam riwayat lain orang tanya kepada Nabi SAW sebut, kamu selawat Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi, selawat kepada Muhammad dan isteri-isterinya dan zuriat keturunannya, kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. Maka kamu engkau berkatkanlah juga pada Muhammad, isteri-isterinya, anak keturunannya, seperti mana engkau berkatkan kepada Ibrahim dan kaum keluarga Ibrahim. Kalau hari itu orang tanya kita, selawat apa yang paling baik? Selawat Nabi abang. Ada orang kata selawat terbaik selawat syifa, kita tetap selawat terbaik selawat Nabi abang. Tidak ada mana-mana riwayat sama ada sahih ataupun dhaif. Tidak juga yang palsu nyatakan Nabi menjawab bahawasanya Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulub wa dawaiha. Nabi tak sebut. Kita tak sebut. Di sudut grammar dia mungkin ada masalah pada sebahagian para pengkaji, dan di sudut kalau orang kata antara dua pilihan yang orang bagi, antara selawat ini dan selawat yang Nabi ajar, maka ambillah selawat yang Nabi ajar.
Orang kata sebenarnya hak Nabi ajak tu kurang sikit. Hak ni, hak mereka buat ni bagus lagi. Kalau sampai peringkat tu kita pun tak tahu lah. Kerana tidak mungkin. Tak apalah, kita put aside betul ataupun salah dari segi konten dia, dari segi makna dia. Tapi di segi pilihan antara dua ini, jika kita diberi pilihan, pilihlah yang Nabi ajar. Kerana fadilah bermaksud fadal, kelebihan diberi oleh Allah Azza wa Jal. Allah beri kelebihan, dan orang yang berhak menjanjikan kelebihan adalah lidah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pakai selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, orang kata ni tak boleh ni, yang ni bagus ni, ramai orang buat. Kita tahu. Tapi sebenarnya ramai orang buat, tentulah selawat yang Nabi ajar. Duduk dalam Bukhari, duduk dalam Muslim. Daripada berapa 1400 tahun dah orang dah baca yang tu. Dan tak ada mazhab pun yang abang kata selepas daripada tasyahud baca selawat syifa. Tak ada. Tak ada. Letaklah sebelah bagus ke tak bagus, tapi yang paling bagus ialah yang diajar oleh Nabi. Jadi kalau orang tanya macam mana nak selawat, selawat Nabi ajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kurang selawat yang mana diajar oleh Nabi. Ni macam-macam kita tengok buku jenis-jenis selawat, macam-macam. Selawat ni boleh sembuh yang ni, selawat ni sembuh yang ni, selawat ni sembuh yang ni. Kita tanya, siapa yang nak bagi sembuh ni? Selawat ke Allah Ta'ala? Orang kadang-kadang dia silap. Apabila dia baca ayat Quran, dia rasa kadang-kadang ayat Quran tu bagi dia sembuh. Bukan Al-Quran bagi dia sembuh. Yang bagi sembuh siapa? Allah. Tapi dengan keberkatan ayat yang dia janji. Bukan kata Quran itself has power untuk to heal, untuk sembuhkan kita. Bukan. Yang menyembuhkan Allah Azza wa Jal. Sebab tu ramai orang dia takut baca tak jadi, kerana hang baca bergantung kepada kalimat. Sedangkan para sahabat baca bergantung pada Allah Azza wa Jal. Siapa yang nak bagi fadilat? Allah. Kalau dia kata selawat tu bagi sembuh, itu satu masalah. Yang menyembuhkan, hatta Nabi tidak boleh bagi sembuh. Yang bagi sembuh Allah Azza wa Jal. Siapa yang boleh jamin yang mana sembuh, yang mana tak sembuh? Hanya Allah. Lidah siapa boleh jamin? Lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kami nak baca, tak apa, nak baca, tak ada masalah. Negara demokrasi. Baca. Tak ada. Kita bedakah baca? Beda kita abang. Kemudian manusia boleh pilih yang mana yang dia mau. Tak ada masalah. Selepas daripada itu, barulah Allah ikuti ayat dengan innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Orang-orang yang menyakitkan Allah dan Rasulnya. Macam mana menyakitkan Allah? Allah tak sakit dengan kita, tapi cara dia buat tu bagi sakit. Menimbulkan kemarahan Allah Azza wa Jal. Allah tak memerlukan hamba. Kita tak boleh pun buat apa-apa, tidak boleh memberi mudarat sedikit pun pada Allah Azza wa Jal. Tapi kita buat benda yang intiqas dia panggil, yang melekehkan, seperti golongan yang menyatakan malaikat anak Allah, ada manusia anak Allah, kata Nabi tukang sihir, hina Nabi, hina Allah dan Rasul. Allah kata la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah laknat di dunia dan akhirat. Perkataan laknat bermaksud Allah jauhkan daripada rahmat. Allah saja ada kuasa laknat, kita tak ada kuasa laknat. Dan kita tak laknat orang selagi mana dia hidup lagi dengan keadaan peluang hidayah masih ada. Dia kata hang dilaknat oleh Tuhan, tak boleh kata. Ahli sunnah
menolak, majoriti ahli sunnah menolak perkataan seperti itu. Kita kata perbuatan hang ini dilaknat oleh Allah. Tak apa, seperti perbuatan minum arak, perbuatan ni dilaknat. Tapi batang tubuh engkau sebagai manusia, engkau tu dilaknat, yang ni kita tak tahu. Kerana laknat bermaksud Tuhan telah curse dia, berarti Tuhan telah jauhkan dia daripada rahmat, jauhkannya, kita tak laknat. Kemudian barulah ayat yang tuan-tuan tengok, saudara-saudara sekalian tengok, yang Al-Imam An-Nawawi sebut, orang-orang yang menyakitkan orang mukminin dan orang mukminat, bighairi maktasabu, those who annoy believing mukmin and believing mukminat, bighairi maktasabu, undeservedly, dengan cara yang tak sepatutnya. Apa Allah kata? Dia tanggung dosa, dia tanggung dosa menuduh orang tanpa bukti, crime of slander. Dia tanggung dosa, kita panggil fitnah lah bahasa Melayu, payah kena guna bahasa Melayu. Fitnah ni tak betul. Fitnah ni berlaku kerusuhan. Tapi bahasa Melayu kata fitnah. Hang fitnah aku. Macam itulah. Tapi buhtan al-aziman. Dan dosa yang besar. Imam Nawawi masukkan ayat ini, dia nak kaitkan dengan orang yang buat benda bagi orang sakit. Dalam bab perkara Nawawi yang Imam Nawawi nak bangkitkan ni ialah tentang orang yang pergi buang air di tengah jalan, ataupun orang buang air di tempat yang bersih, di tempat yang orang duduk berteduh. Misalnya ada bumbung, ada pokok. Zaman dulu pokok lah, zaman sekarang bumbung apa semua. Zaman dulu pokok, orang tu mari, dia pergi kencing, orang mari sandar-sandar, bekas air kencing ni tak guna, betul siapa ni, umpama. Ataupun dia buang air besar, lagi teruk lah. Ataupun zaman sekarang, saya tunjuk contoh, zaman dulu tak apa, orang buang air di tengah ni, di padang pasir pada zaman Nabi. Kemudian dunia Islam berkembang, orang Islam dah pandai buat tandas dalam rumah. Sebab itu di Spain, di Andalus, orang Islam terkenal sebab dia tahu buat tandas dalam rumah. Ini barat tahun ni agak lewat sikit, tapi lah kali kita pula yang tak erti macam mana nak bahaya. Bila orang buat tandas elok, mari orang guna tandas awam, dia guna dengan cara tak elok. Dia tak siram, dia tak bersihkan, orang masuk kotor, tak guna, betul siapa dia tadi. Termasuk dalam ayat ni, termasuk dalam ayat, termasuk dalam menyakitkan orang mukmin, walaupun kita tak kenal dia dan kita tak maksudkan dia, tapi oleh kerana perangai cemberkap kita tu, bahasa utara, perangai tak senonoh kita tu, kita buat. Sama juga dengan kaki merokok. Alhamdulillah semua ni tak ada yang merokok. Bagi sedap tiga kawan. Bukan semua, tapi orang merokok ni kadang-kadang dia duduk di tandas awam, rokok dia tak dekat mana-mana. Kita tengok masuk tandas awam, ada lebam kat sana, hitam kat sini, terbakar kat sini. Harta tu harta awam. Kita tengok sakit hati, tak guna betul orang rokok ni, kita tahu. Menyakitkan orang mukmin. Sama juga orang yang merokok di tempat publik. Orang lain sedut asap dia. Kita pergi makan di kedai, dia merokok. Kita tak suka rokok tu. Anak kita kecil sedut. Dia sakitkan hati kita. Dia termasuk di dalam ayat ini kalau menurut susunan Al-Imam An-Nawawi, kerana dia masukkan ayat ini di dalam mereka yang buang air di tengah jalan. Dan tak padan orang mengaji, tiba-tiba perangai macam tu.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu la'inain. Qalu wa man la'inan? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an katanya, takutlah. Ittaqu tu asalnya takutlah, jauhilah. Tapi takut ni dua. Takut pada Allah, kita pergi rapat. Takut pada larangan Allah, kita jauhi. Tapi bila nak terjemah bahasa ittaqu ni, dia takutlah. Takut walai ni, takut ada dua jenis takut. Ittaqu al-la'inain. Dalam riwayat Ibn Hibban, al-la'anain, dia kata. Dua benda yang menyebabkan dilaknat. Two habits provoke cursing. Dua perbuatan yang boleh menyebabkan orang sumpah kita, orang laknat kita. Dua perbuatan yang menyebabkan orang laknat kita. Sahabat tanya Nabi, wa mal la'inan? Apa dua perbuatan yang menyebabkan orang laknat kita itu? Nabi kata, alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihi, rawahu Muslim. Iaitu orang yang membuang air. Buang samalah, buang air besar. Relieving on the torus ferus, dia buang di apa? Di apa? Jalan awam. Jalan orang ramai. Au fi dhillihim, tempat yang mana orang ramai rehat, berteduh, take shelter or rest. Orang duk pergi rehat, orang duk pergi berteduh, kita pergi sengaja. Kita kata tang ni teduh sikit. Zaman dulu lah, zaman lah mungkin orang tak buat perangai ni. Tapi tempat-tempat rekreasi, orang pergi duduk rehat, dia pergi buang najis. Kita memek pijak, kita kata tak guna betul ini memang setan besar, kita kata. Nabi tak marah kat kawan kata tu, Nabi marah kepada kawan yang kena curse. Sebab dialah provoke cursing. Dia yang menyebabkan orang laknat dia. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah masukkan ni termasuk dalam dosa menyakiti orang mukmin dan orang mukminah. Sebab tu tuan-tuan kalau guna tandas awam mana-mana saja, tuan-tuan cuci bagi elok. Cuci, orang kemudian nak mai. Jangan kata tak. Sebab tu saya pernah sahabat majlis pembenaran tanya macam mana tandas tak bersih. Saya cadang saya tulis itu. Siapa yang tak membersihkan tandas setelah guna berdosa. Lekatkan di situ. Samalah kita guna, kita tak apa, tukang cuci je dah. Sebelum tukang cuci nak main pergi esok, orang laknat hang dah berapa puluh kali dah. Orang laknat berapa puluh kali. Ini kita kena jaga-jaga lah hal ni. Wa an Jabir radhiyallahu an bab an-nahy 'anil baul wa nahwihi fil ma'ir rakid. Larangan untuk kita kencing dan seumpamanya fil ma'ir rakid, pada air yang bertakung, stagnant water. Kita air yang bertakung, kita tak boleh buang air di situ. Wa an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir rakid, rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu an bahawa Rasulullah melarang untuk seorang kencing pada air yang bertakung. Kalau kencing pun tak boleh, buang air besar lagi tak boleh. Saintis, saya baca Abdul Majid Zindani kata, ada saintis tunjuk kat dia, dia kata dia jumpa hadis ni, dia kata 1400 tahun yang lepas
Nabi Islam telah cuba mengelakkan daripada wabak penyakit. Ini memang punca wabak dalam banyak masyarakat miskin. Ini punca. Dan Nabi larang. Ini saya nak sebut, kita kena faham apa yang Nabi mau di sebalik itu. Apa saja, kalau kencing tak boleh, buang toksik dalam air lagilah tak boleh. Di sana ada satu mazhab, mazhab Al-Zahiri dalam sejarahnya. Mazhab Zahiri ialah mazhab yang dia faham dalil secara literal. Dia Zahirit ataupun kita sebut sebagai literalis. Ramai tokoh-tokoh dia, tetapi tokoh dia yang paling prominent ialah Abu Muhammad Ibn Hazmin Al-Andalusi, tokoh Andalus. Dia tulis kitab Al-Muhalla. Dia memang hebat, kebijaksanaan dia memang hebat, tetapi anutan dia punya penekanan dia, kita kena faham dalil ini secara literal. Kita jangan cuba duk faham yang sebalik. Lepas tu kita tengok ada orang terpengaruh dengan benda tu sampai kepada zaman moden ni pun, yang kita panggil literalis moden ataupun az-zahiriyatul judud, zahiri moden. Berkenaan dengan ayat ni, hadis ni, nak cerita cara dia fikir cara zahiri. Dia bijak ni. Imam Ibn Hazmi ni bijak. Jangan ingat dia lebih kurang kita, jangan. Bijak. Mazhab dia terkenal, tapi oleh kerana cara fikirnya itu zahiri. Apa kesan dia? Dalam hadis Nabi kata, la yabullanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri summa yaghtasil minhu atau dalam riwayat summa yatawadda. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan seseorang kamu kencing dalam air yang bertakung, yang tak berjalan, kemudian dia mandi ataupun dia berwuduk. Termasuk juga hadis tadi, hadis yang kata jangan kamu kencing pada air yang ni. Hadis ni lah, tapi ada hadis yang diriwayatkan dengan matan yang lebih panjang. Kata Ibn Hazmin, kalau satu orang tu kencing dalam air yang bertakung, dia tak boleh berwuduk dan dia tak boleh mandi. Tapi minum tak apa. Sebab minum Nabi tak sebut. Dia cukup bijak Ibn Hazmin. Tapi oleh kerana itu mazhab dia. Kemudian dia kata, kalau sekiranya, dia juga kata, kalau sekiranya satu orang tu kencing di tebing, dan air kencing tu tiba-tiba dia sendiri mengalir masuk ke dalam air yang bertakung tadi, tak apa ambil wuduk. Sebab Nabi kata jangan kencing terus. Dan kita jangan kencing dalam air, dia kencing tanah mengalir mai, tak apa. Al-Imam Ibn Qayyim kata, hadzal la'iq bi zahiriyatih. Yang ni padanlah dengan zahiri dia tu. Padanlah dengan literalness dia tu. Bagaimana cara dia fikir sehingga dia tak mau kias dalam pemikirannya. Dia bijak, tapi oleh kerana itu mazhab yang dia ambil. Saya nak cerita tentang kepentingan memahami maksud agama dalam perkara-perkara kehidupan. Contoh-contoh lain Ibn Hazmin Al-Andalusi. Nabi kata, al-bik tusta'zan wa iznuha simatuha. Dalam hadis Bukhari, Muslim, anak dara hendaklah diminta izin, jangan paksa dia kahwin. Tanda izin dia, kata Nabi, dia diam. Tanya, ni ada orang Minang hamau ke? Dia senyum, dia buat tutup mulut lah. Kita faham, dia mau lah tu, ataupun dia diam. Tu anak dara pada zaman dulu lah. Zaman lah mungkin yes, thumb up, dia kata okey lah, dia mau lah. Mungkin sekarang dia pun okey. Jadi Nabi cakap dalam waqi' itu,
Fuqaha dulu, oleh kerana meraihkan perkembangan masyarakat dan semua, katanya kalau anak dara diam, kita nampak diam tu diam setuju, kita tahu dia diam setuju, maka bapa dia bolehlah kahwinkan dia. Kalau anak dara itu dia tak diam, dia cakap dengan mulut, saya setuju ayah. Jumhur kata lagi bolehlah kan, walaupun hadis tak sebut. Tujuan yang kita nak tanda dia Ibn Hazmin kata tak boleh. Kalau menikah juga tak sah, sebab Nabi kata diam, bukan cakap. Ini Ibn Hazmin, di samping kebijaksanaan dia, tapi dia dah buat keputusan, mazhab dia literal. Tapi tuan-tuan jangan ingat dia bodoh, dia pandai tuan-tuan. Banyak benda yang dia cemerlang tu, terutama bab ibadat. Bab ibadat Ibn Hazmin hebat. Pasal bila ibadat dia tak tukar tambah lah, dia nas. Tapi bila dia main benda-benda macam ni, dia jadi pelik. Dia jadi pelik. Kita tidak. Bila kita sebut satu orang hang literalis, kita tak kata hang sesat. Setengah orang tu dia tak faham, mengaji dia tak habis, syok je lebih, dia ingat orang kata dia sesat. Hang tak sesat, tapi hang telah pi ambil satu mazhab yang pelik. Mazhab ini telah menghilangkan maqasidus syarak, telah menghilangkan tujuan syarak. Saya buat contoh lain. Apabila Nabi SAW hantar Muaz, Nabi hantar supaya ambil zakat daripada orang Yaman. Nabi tengok, Nabi kata jangan ambil lah barang-barang hak elok mereka, ambil yang sederhana, dan zakat di kalangan mereka. Nabi kata al-hab minal hab, wasyatu minal ghanam, wal ba'irul minal ibil, wal baqarah minal baqar. Lah hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata ambil lah kambing daripada ternakan seekor kambing, dari ternakan kambing, ambil lembu daripada ternakan lembu. Nabi sebut. Tapi bila Muaz pergi sana, dia tengok orang Yaman ni, depa banyak ni, depa ni banyak buat pakaian jahit ni. Dia kenakan zakat pada mereka. Dia tak ambil baju tu, dia ambil harga pakaian tu. Dia kata ini lebih bermanfaat untuk muhajirin di Madinah. Dia ambil benda tu, walaupun Nabi tak sebut, tapi dia tahu tujuan zakat ialah untuk dikenakan kepada harta yang dimiliki oleh orang. Sebab itulah mazhab, sebahagian mazhab dia wajibkan zakat cukup pendapatan yang kita kena gaji tu, walaupun pada zaman lu tak ada gaji tu. Tapi tujuannya, kalau orang tanam pokok padi pun kena, takkan hang yang banyak ni tak kena? Dulu masa kita tak apa-apa, dulu orang tak berkembang, terikat dengan mazhab, orang tanam sawit tak kena. Sawit untung banyak, yang tanam padi untung sikit kena. Cuba tuan-tuan baca, saya sebut dulu apabila Qaradawi datang Malaysia, orang tanya, orang sosialis tanya di mana keadilan Islam yang kenakan kepada petani bawahan tapi membiarkan peladang-peladang sawit yang kaya. Dia kata bukan masalah Islam, masalah kau orang faham mazhab sempit. Kenapa tak lihat mazhab yang luas? Maka Al-Imam As-Sawri, Sufyan As-Sawri, Al-Imam Abu Hanifah, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Basri, ini semua tabi'in. Mereka juga zahir pada mazhab Bukhari, boleh kita ambil harga barang untuk zakat. Kita ambil harga je. Sebab tu Umar bin Abdul Aziz, dia antara yang berpendapat, disokong oleh Atha bin Rabah, dan disokong juga pendapat ini oleh Al-Hasan Al-Basri. Ini semua salah.
tak semesti fitrah tu dibayar dengan gandum ataupun tamar. Ambil harga jika harga itu diperlukan oleh orang miskin. Ini bukan mazhab baru, ini mazhab Umar bin Abdul Aziz. Sebab mereka tak faham, mereka faham apa yang tujuan di sebalik fitrah. Bila orang nak raya, kalau pakai miskin rumah dia dah lah sengit, beras penuh, duduk kat tengah, duduk miang sampai tengah malam, kita nak buat apa? Dulu tak apalah, bagi gandum boleh dapat makanan, boleh bagi gandum boleh dapat daging, butter trade. Hari ni gandum nak kena pergi jual. Maka kita akhirnya bila ada orang fatwa nak pegang patah balik, saya bukan nak berkelahi mazhab, nak patah balik pada qaul lama, maka sebahagian tempat terpaksa buat surung tarik beras. Tuan-tuan kena? Ada yang kena, ada tak kena kan? Sebahagian tempat dia main bawa, dia kata dia beli beras daripada amil, bahawasanya saya nak beli beras segantang, dia pun bayar harga beras RM7. Lepas tu ambil RM7, inilah beras zakat fitrah saya yang wajib tahun ini, dia pun tolak pergi. Amil pun ambil. Lepas dia kata saya nak beli lagi segantang, dia tolak beras tu balik. Ambil beras tu, lepas tu dia kata lepas dia beli, inilah fitrah bagi anak isteri saya, tolak pergi balik. Dia beli pula, kalau kena orang ada 12 orang anak jenuh berderet belakang duduk tunggu beras gantang. Tapi akhirnya yang dapat siapa? Yang dapat apa? Beras ke duit? Ya Syekh, enta pergi bagi duit lah Syekh. Enta ambil duit, Assalamualaikum yang ambil, saya 12 orang dah tadi. Wah, keluar main 12 resip. Selesai. Enta jangan fikir kok malaikat silap nak kira tak dan nak buku dia, tak ada kes macam tu. Enta. Cuma kita habaq ke dia siapa? Kita kena habaq ke dia sebab kerana pemerintah mempunyai kuasa. Nanti dia boleh dakwa kita tak bayar fitrah dan dia boleh ambil tindakan. Maka sebab tu penting tak? Perlu tak resip tu? Resip tu zaman Nabi tak ada. Tapi kalau orang tanya kita perlu tak? Kita kata mungkin untuk pemerintah nak cek siapa yang bayar dan siapa yang tak bayar, itu je. Bukan kata tak ada resip tu bererti fitrah tak sah. Sama macam kita pergi rumah orang, orang tengok kita, saya duduk mana ni, kita tengok, oh dia kata saya memang berkenan sungguh lah kat awak ni, mengaji apa semua, mau dah awak kahwin dengan anak saya. Dia kata anak pakcik mana awak keluar anak, tengok anak dia pun kita pun berkenan. Pakcik nak kahwin nak bila? Lah ni pakcik nak pergi kahwin. Dia kata pakcik saya tak ada apa, ada RM1 nak bukan. Dia kata di bank ada, sekali saya ambil kira hutang. Dia pun panggil mai jiran sebelah, panggil mai anak perempuan tu, tanya berkenan tak ada ni? Dia pun kata setuju. Pak dia pun angkat nikah, aku nikahkan kau dengan anakku, saya terima nikah. I do, cukuplah, salah. Bukan sebelum habis nafas sambung, tak ada lah macam tu. Itu kita punya kacau. Okey, kita pun terima, dia pun nikah. Saksi cukup 2 orang, pengantin suami ada, isteri ada, wali ada, akad pun ada, ijab dan kabul ada. Sah atau tak? Sah atau tak? Sah. Bukan syarat kena panggil tok kadim mai depa tahu pak dia menikah tak daftar. Kerajaan pun, jabat agama pun denda pak dia. Denda tu bukan tanda menikah tak sah. Denda tu pasal dia tak ikut peraturan yang diletakkan oleh pihak ulil amri. Peraturan tu pun kita tak boleh kata tak bagus. Peraturan tu pun penting juga untuk urusan pentadbiran. Kalau semua orang menikah macam tu, lepas pada tu pi nak dia tinggal perempuan tu, nak dakwa tak boleh zaman lah pasal tak ada bukti. Bukti zaman lah ialah ada dokumen. Masa dengan itu dia denda kita kerana itu boleh membahayakan perempuan. Tetapi dia denda kita bayar lah. Bukan saya suruh tuan-tuan kahwin macam tu. Kena bayar lah. Jangan kata denda tu haram, denda tu tak haram, denda tu betul. Tapi menikah sah tak? Sah. Tuan-tuan faham maksudnya?
Kahwin tu sah, tapi berdosa sebab langgar titah perintah ulil amri dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang betul. Tapi menikah sah. Yang berdosa tu pak dia lah, bukan kita. Pak dia bayang lah. Dosa pun bukan dosa besar, dosa dia salah. Bukan kata dosa ni tak penting, tapi dia salah lah, dia kena bayang lah dengan pemerintah. Sama juga bila orang pi kahwin di mana-mana pun, kalau pak dia pi ke selatan Thailand, dia pi, kita pi, dan saksi ada, dan akad nikah berlaku, sah. Sebab tu syarat rukun nikah di mana pun sah. Tapi kalau tuan-tuan buat macam tu di sebahagian negeri, dia tangkap penjara. Itu hulu lah, melampau lah undang-undang tu. Tapi di segi saya nak ceritanya tujuan dia. Okey, saya nak tak apa, saya nak cerita maksud agama. Apa yang agama mahu? Tuan-tuan, pada zaman Nabi SAW, saya nak cerita pasal literal tadi, literal, cara orang fikir literal. Pada zaman Nabi SAW, ada unta hilang. Unta, tuan-tuan, zaman tu banyak unta. Tuan-tuan pernah tengok unta? Alhamdulillah. So, kita ada bank cap unta. Unta ni haiwan dia pendendam. Unta ni bukan orang sembelih ikat kaki tarik bagi terbah macam lembu sembelih dah. Orang berbuah kat lutut dia apa? Iqal tu kan, dia tak boleh bangkit kan, dia petoreh tengkok dia macam tu Sebab tu unta hak kena sembelih kat Malaysia cukup terkejut. Pengalaman ni mak bapak dia tak ada. Sebab nak sembelih unta macam lembu, unta tak perlu tu, dia tambah dia. Diorang pi toreh. Tu kita panggil nahar, fasalli rabbika wanhar, nahar. Unta banyak pada zaman Nabi, sebahagiannya. Unta ni dia kadang-kadang dulu bukan sampai law pun bukan ada tanda. Lembu sebahagian tanda tak tahulah, lembu mengkuang tak ada tanda. Kok lembu zaman orang putih dia bubuh boleh di telinga dia nombor kan. Itu pun dia belalang kandang. Unta ni kenal macam tu lah, ni unta kawan tu, ni unta kawan ni. Sebahagian unta hilang. Bila unta hilang, jalan kita tak tahu unta siapa duk berjalan. Orang bawa benda ni pada Nabi SAW. Orang kata Rasulullah ni unta hilang duk biang keleran ni, tahan bang unta ni. Nabi marah. Nabi kata malaka walaha, jangan kalut apa. Biar pilah dia duk makan, dia duk minum. Nabi kata taridul ma wa ta'kulu syajar, dia minum air, dia makan pokok, hatta yalqaha rabbuha, sehinggalah tuan dia jumpa, tuan dia ambil. Nabi kata sebab itu maka unta yang berkeliaran ni di Madinah tak tahu tuan dia siapa. Tentu ada tuan unta ni, pasal unta ni barang mahal lah zaman tu. Sahabat duk tengok dan tak tahu, tak ambil tindakan apa. Pasal Nabi tu biar api, tak gitu tuan dia mencari harta dia. Zaman Abu Bakar pun macam tu lah. Zaman Umar pun macam tu. Tapi bila main zaman Sayyidina Uthman, negara jadi besar, bangunan pun banyak. Dulu kalau hilang nampak padang pasir tu lah, ni orang boleh ambil, barangkali boleh bubuh celah-celah mana cari tak jumpa. Sayyidina Uthman, mana unta hilang dia tangkap. Nabi tak bagi yang dulu. Nabi kata, apa duk kalut? Apa pergi kat unta tu? Kalut buat apa? Sayyidina Uthman dia tangkap unta tu, dikurung. Kemudian dia istihar. Siapa dia unta hilang, mai ambil. Berapa tempoh? Kalau tak mai ambil dalam berapa tempoh yang dia tetapkan, dia jual unta tu. Dia khalifah. Duit tu dia pegang. Sampai ada orang main tuntut, dia kata sebenarnya unta saya hilang bulan lepas, saya hilang ni, hang sifatkan unta hang tu, dia percaya, dia bagi. Kalau tidak masuk Baitul Mal. Mari zaman Sayyidina Ali tak setuju jual tu, tapi dia setuju tangkap kurung. Pasal takut unta ni hilang, orang lain pula curi.
Kalau kita tengok dua tindakan khalifah ni Khulafaur Rasyidin, tak sama dengan hadis Nabi tu. Tapi bukan mereka tentang hadis Nabi, mereka faham sebab apa Nabi tak bagi pada zaman Nabi, dan mereka faham kenapa pada zaman mereka perlu tahan benda ni. Sebab dia memahami maksud di sebalik arahan Nabi. Yang ni dinamakan dengan maqasidus syariah, yang dinamakan dengan maksud. Apa yang Nabi mau, apa yang agama mau daripada arahan dalam kehidupan dunia. Dalam ibadat tak boleh lah. Ada orang hulu tak boleh dalam ibadat. Dia kata kita kalau dah semayang, dah sampai peringkat hati pun yakin kat Tuhan, khusyuk, tak perlu dah lah, dah sampai dah tujuan. Yang tu tak betul lah. Itu hulu. Tapi dalam kehidupan, ya, apabila satu benda itu, apa tujuan di sebalik sesuatu larangan yang berhubung dengan kehidupan. Kenapa Nabi larang kencing di dalam air yang bertakung? Kerana Nabi takut penyakit. Kalau kencing tak boleh, biak toksik masuk di dalam sungai, biak benda-benda beracun duduk pada satu tempat yang boleh menyebabkan wabak penyakit kepada orang ramai, tentulah dilarang oleh agama. Tapi duka cita, perjuangan di peringkat dunia untuk menjaga alam sekitar ni tidak dipelopori oleh orang Islam. Saya hadir yang Green punya kumpulan, punya seminar. Saya kagum dengan dia tu. Dia tu orang South Africa, saya ingat presiden dia. Dia sanggup pergi terjun kat laut yang mereka nak cemar tu, sehingga mereka tak boleh buat kerja, rela mati. Punya nak jaga alam sekitar. Masuk ke UK, kutuk kerajaan UK pasal alam sekitar. Saya kata, mereka ni kalau dapat Islam, mereka berjihad ke mana saya tak tahu. Sanggup korban hidup. Sehingga dia kata, kemuncak pada perjuangan kita dan kawan-kawan kita ini, kita kena mati kena alam sekitar. Allah, subhanallah, hebat. Kalau mereka tahu kita di mana orang Islam dalam kerangka ini. Tu budak perempuan UK tak ada kena mengena dengan Islam, sanggup pergi ke Palestin, tahan dada dia apabila dia tengok Israel nak tembak budak Palestin dan dia mati. US pergi ke Iraq, tahan kereta kebai dari langgak orang Iraq, dia mati. Ni pejuang-pejuang pencipta alam ni. Sebab tu agama tak dapat menerima. Kita ni tahu puak kapiak. Kadang perkataan kafir di dalam Islam lebih merujuk kepada mereka yang diberikan maklumat tentang Islam dan bangkit menentangnya, bukan mereka yang tak tahu apa tentang Islam. Dan mereka tak tahu sebab kita tak sampai. Macam mana orang nak kata Islam lah agama, Islam is the way of life, dalam Islam ini lengkap. Mereka tengok apa? Environmental diperjuangkan oleh orang lain, alam sekitar diperjuangkan oleh orang lain, kebersihan apa diperjuangkan oleh orang lain, nak bantu orang susah dalam dunia ni diperjuangkan oleh orang lain. Hatta anak-anak orang Islam yang miskin di dunia Islam dikutip wang oleh bangsa, oleh agama lain. Saya tunjuk tuan-tuan dulu kan, satu gereja Saint Aldous di saya selalu attend pagi Ahad, dia punya servis tu bukan
pergi sembahyang dia, tapi nak dengar dia ceramah apa. Tapi siapa pagi-pagi buat kutipan untuk tsunami di Jepun, untuk di Indonesia. Boleh ada hari pagi Selasa sembahyang untuk keamanan dunia Muslim world. Sebab Bashar bunuh orang Islam, gereja pula pergi sembahyang supaya mereka damai. Kita dengar mereka ceramah memang tak ada substance, tapi dia boleh mencuri perasaan orang melalui budi bahasa dia. Kita kira kapiak sokmok kan, hak pengotok pun kita, hak apa pun kita, hak negeri yang saya kata ramai orang komplain ni bila YouTube ni masuk. Saya tahu dia kata Dr. Asri asyik-asyik kata kat Mesir. Pasal contoh Azhar ada di situ, tapi itulah bandar yang kotor dalam dunia ni. Kotor tuan-tuan pergi ya. Tapi orang kata kami dah biasa, tak apa, kalau dah biasa tak apa. Kotor, malu kat orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, dan kita buka pada sesi soalan. Ada soalan? Saya, tuan-tuan, saudara Kamarudin kita daripada IPS berusaha, tuan-tuan, kalau ada masa pergilah ziarah pusat beliau yang mana berdakwah kepada saudara-saudara kepada non-Muslim, menyebarkan Islam di kalangan mereka, dan mereka ada pusat yang dia dah ada pusat baru yang hebat. Dan beliau masuk hospital duka cita, saya pun baru tahu, tak pergi. Saya dengar kata padri pun pergi, malu ustaz-ustaz tadi. Tapi artinya hati-hati kita bersama, dan IQ ni sentiasa menyokong usaha-usaha untuk menyebarkan dakwah di kalangan non-Muslim. Ada soalan tak? Saya tak kata penjara boleh menggantikan hukuman hudud, tapi dalam beberapa keadaan tertentu sebelum kelayakan satu orang tu dipotong disebabkan tak cukup syarat dan seumpamanya, penjara sebahagian daripada hukum. Kerana kita jangan fikir dalam negara Islam, jangan fikir apabila buat undang-undang jenayah itu hanya kalau curi potong, kalau sekiranya tak cukup syarat lepas, bukan. Kalau tak cukup syarat, maka dia mungkin dipenjara kerana kes-kes yang lain, kerana syarat itu tak cukup. Tapi saya berpendapat tentang masalah hudud, macam saya tegaskan, ini satu hukum yang tak boleh berjalan melainkan apabila cukup syaratnya. Pada zaman kita kena, sarjana ada beberapa pendapat seperti Fathi Uthman umpamanya. Mereka melihat, kalau kita melihat, semalam saya cakap ada sahabat-sahabat, ada kawan-kawan ramai pimpinan DAP ziarah saya sampai pukul 12 malam dan tadi. Saya cakap perkara yang sama. Saya kata Islam kita kena tahu, pada zaman Nabi SAW ada, dunia keseluruhannya hukumannya sangat dahsyat. Jangan tanya di Rom, manusia kalau buat salah ambil campur dalam air panas yang bakar. Kristian tak ajar bakar ni, Christianity tak ajar bakar ni. Tapi kerajaan-kerajaan yang dikepalai oleh pemerintah Kristian yang cuba, sebab tu dia panggil apa, Spanish Inquisition, dia mari ambil tindakan tu, bakar, bunuh, belah perut, tikam besi keluar ke sini kerana nak bunuh syaitan, sehingga mereka ada
macam di Prague yang saya sebut, Museum of Medieval Torture, mereka boleh tunjuk macam mana alat-alat penyiksaan atas nama agama. Dalam di China, kalau satu orang buat salah, 9 family dihukum. Dan tak kira lagi undang-undang pelik. Di dalam masyarakat Greek, kalau suami membunuh isteri, membunuh orang, bunuh isteri dia, bukan bunuh suami, bunuh isteri. Senang dia pergi bunuh orang bunuh bini dia kahwin bini lain. Tapi bila mari pada Islam ketika itu, zaman tu orang tak ada mencuri buah penjara ni tak ada, bab ni memang tak ada. Apa benda yang menakutkan dalam hukuman Islam? Sebat Islam tak boleh nampak putih ketiak, tak boleh pula waktu terlalu panas, tak boleh terlalu sejuk, tak boleh buang baju dia. Bukan sebat semerah padi tu. Yang tu bukan sebat Islam. Salah faham. Yang dahsyat, potong tangan. Stoning ataupun rejam, okey, kita bahas bab lain. Yang tu banyak pandangan. Tapi potong tangan memang disebut dalam Quran. Potong tangan tu pun setelah berapa syarat nak dilepasi. Dan itu memang kalau dibandingkan kepada keseluruhan keadaan dunia, hukuman potong tangan tu paling ringan lah masa tu. Maka bila hukuman itu, bila dunia berubah, hukuman seperti itu dah tak dikenal lagi. Ada orang berpendapat kata bahawasanya hukuman itu ada masanya, tapi saya rasa kita bersama dengan majoriti ulama, hukuman itu boleh berjalan apabila cukup syarat. Apabila orang yang mencuri dalam keadaan dia mencuri, masyarakat yang kita tak boleh macam masyarakat yang Nabi kata, bila orang miskin mencuri dipotong, bila orang kaya, orang noble family, orang bangsawan dicuri dibiarkan. Nabi kata itu punca kemusnahan. Kau nak buat dengan, maka saya kata penjara tu boleh untuk dihukum orang mencuri jika tak cukup syarat lagi. Tak boleh kita kata oleh kerana hang mencuri tak cukup syarat, hampir balik dulu. Katakanlah dia curi motosikal, kita hadkan curi yang potong 10,000, dia curi 9,000, nak buat mana dia? Dia tetap kena masuk penjara, ataupun dia disebat ke apa, tapi hukuman mesti ada, bukan artinya yang terlepas. Allah alam. Ada soalan? Last. Boleh? Tak ada tuan-tuan? Syawak ada pengumuman? Sebelum Ustaz Wahab sampai ke depan ni, tuan-tuan boleh tanya. Tuan-tuan, saya nak tanya, berapa orang yang dia ada buku? Tak kira lah buku hak sini ke, buku hak dia sendiri, berapa? Semua ada buku? Cukup buku tu semua? Ada yang tak dapat tak? Ada lagi ya? InsyaAllah artinya kita kena keluarkan ni. Makasih banyak. Dan besok saya khutbah di Masjid Batuban. Batuban tu bukan yang tepi laut tu Okay. InsyaAllah. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.